new songs to fall in love with. Start a free 1-month trial of YouTube Music. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, madam. Okay, kita sambung hari ni lah. Untuk chapter 5 kan? Betul tak ni? Chapter 5. Chapter 5. Okay. Okay, so chapter 5 ni slide saya. InsyaAllah kita akan cerita pasal stress on assignments. Okay. Maksudnya apa maksud stress ni? Tekanan. Tekanan, okay. On assignments. Di atas assignments kan? Kan? Okay. So assignments ni kalau kita describekan dia adalah satu jisim lah, maksudnya satu jisim ataupun tanah lah maksudnya kan. Tanah yang memang ada dan kita stresskan dia, kita bagi dia tekanan lah, so dia akan ada dua. Dia ada dua lah. Okay, so distribution in soil, stress is in soil due to cell weight. Maksudnya stress yang dia akan hadapi adalah disebabkan dia punya self weight dia sendiri kan. And then stress in soil due to the surface load. Dan satu lagi adalah disebabkan oleh surface dia tu ada load. Maksudnya kalau dalam satu keadaan tanah, ada rumah sebiji atas tu. So maksudnya itu adalah dia punya surface load lah. Kan, surface dia ada rumah. Plus tiba-tiba rumah tu ada banjir. Banjir. So air lah yang pula yang meliputi atas pada soil tu. Kita calculating sekali. Okay, kalau cell weight dia hanya tu, dia tak ada air, dia tak ada banjir, dia tak ada apa pun yang kena kat dia. So dia sendirilah yang menekan-nekan kan. Okay, so next. Tak ada stress weight of the soil layer. Okay. So kita define lah stress in soil ni. Cell weight of the soil layer. Bermaksud cell weight ni dia ada layer-layer dia lah kan. Geostatic stress. At load, macam saya cakap tadi lah. Ini lah load yang ditambah. Self weight ni adalah definition dia adalah soil layer. Dia punya soil layer saya sendiri. Geostatic stress maksudnya kalau atas ada gravel beratlah sikit. Kan? Kalau dia ada sand dia beratlah sikit. Ada clay dia ringan sikit. Tapi ada jenis clay je ringan sikit. Macam itulah contoh dia kan. And then kalau yang ada load tu adalah disebabkan ada building, ada bridge, ada dam, dekat keadaan tu lah. Okay, so infinitely load so secara totalnya kan, loadnya adalah load area, point load, circular load area, straight load, rectangular load area. Maksudnya point load ni adalah load dekat situ je lah. Circular load area dia bulat. Straight dia panjang, rectangular dia petak. Nanti saya tunjuklah macam mana dia. Kita akan go through semua benda pun. Kita akan tengok macam mana. Okay, kalau kita tengok ni. Stress due to self weight. To do to itself lah. Okay. So tengok the vertical stress on element A can be determined simply from the mass of the overlaying material. Maksudnya stress dekat elemen dekat A. Mana A tahu ni kan? A ni, nampak tak A semua orang? Ni A kan? So maksudnya dia punya soil dekat situ lah. Dia distresskan oleh dia punya unit weight of the soil. Soil ni sendirilah. So soil ni sendiri dia ada apa? Dia ada unit weight dia. Unit weight of the soil. Kita tulis unit weight kan simbol dia lambda ni kan. Unit weight ni. And then unit weight ni kita ada sejauh mana ketinggian. Maksudnya kita nak test elemen yang terkena pada tanah tu dekat area A. So sejauh mana daripada surface to the element tu kita call as a Z. Z tu maksudnya distance lah, height dia lah. Ketinggian dia. So untuk nak dapatkan vertical stress, ni kan simbol stress ni kan. Stress kan. Sigma kan. Okay, nak dapatkan vertical stress tu, kenapa vertical? Kenapa Z? Kenapa ada sigma Z? Sebab dia vertical. Vertical tu apa maksud dia? Menegak ke melintang? Vertical. Melintang. Menegak ke melintang? Horizontal? Apa ni? Apa ni?
Vertical menegak. Boleh. Vertical menegak. That's why kalau kita tengok vertical stress maksudnya sigma yang menegak. Yang menegak ni kat sini adalah Z lah. Kita noted dia sebagai Z. That's why dia jadi sigma Z. Menegak. Kalau horizontal melintang. Kita boleh je nak tulis apa-apa. Contoh sigma Z pun boleh jadi. Kalau Z tu dia denote dia appearance as melintang. Maksudnya kita tengok gambar rajah dan kita kena faham vertical dengan horizontal ni. So stress due to the self weight ni adalah vertical stress. Yang mana maksudnya dalam tanah kita akan ada tekanan yang kena dekat dia. So tekanan yang kena kat dia dalam keadaan vertical betul lah kan menegak kan? Dalam keadaan menegak. Vertical menegak, horizontal melintang, betul lah. Vertical stress. So, apa benda nak cari adalah sigma darab dengan Z. Dapatlah dia punya stress. Kalau ni kita terjemahkan dia dalam bentuk lukisan lah. Ni, variation of stress with depth ni. Okay, so kita pergi kepada belah kanan punya gambar. Dia akan keluar gambar yang macam gini lah. Maksudnya, at the tip of the soil surface ni, dia punya sigma stress dia sikit je. Tapi bila makin ke bawah, sigma stress, vertical stress dia ni makin banyak disebabkan oleh makin dalam of dia punya depth. Faham tak? Kalau kata depth dia dekat sini 0, so darab je dengan 0. So mean that dia adalah 0. Sigma Z, stress dia, vertical stress dia 0. Pergi dalam sikit, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, dah 30 meter contoh. So 30 meter darab dengan unit weight of the soil. Dapat berapa? Maksudnya itu adalah bacaan bagi vertical stress. Faham tak maksud saya? Faham So maksud Z tu kedalaman dia lah? Betul, depth, kedalaman. Okay. Kedalaman. Okay, so go to the surface lagi. Okay, ni akan kita nampak lagi lah. Lagi detail in height dia, berapa-berapa. Kita akan bagi keadaan dia tak adalah satu layer je dalam tanah. Betul tak? Sebab bila kita pergi go to dalam tanah, kita akan jumpa gravel. Unit weight gravel dah lain. Kita dah jumpa sand, unit weight sand pun lain. Kita dah jumpa clay, unit weight clay pun lain. Faham tak? Okay, so let's we continue stress in layer deposit. Okay, so bila dalam keadaan layer, the stress in deposit consisting of layer of soil having different density. Okay, so dia ada density yang berbeza lah, unit weight yang berbeza. Bermaksud untuk mendapatkan vertical stress, unit weight pertama darab dengan height yang pertama. Ni. Ikut gambar ni. Boleh? Boleh denote dia kalau nak darab dengan height pun boleh, nak darab dengan Z pun boleh. Sama je. Okay. So bermaksud untuk dapatkan semua punya vertical stress, awak kena tambah. Tambah untuk layer 1, layer 2, layer 3. Tapi pertambahan bagi layer 1 unit weight darab dengan height. Untuk kedua, unit weight darab dengan height yang pertama tambah dengan unit weight darab dengan height yang kedua. Faham tak? Maksudnya dia ambil kumulatif. Sebab pada layer yang kedua, dia tetap merasa tekanan yang diberi pada layer pertama. Dapat tak? Faham tak maksudnya? Okay. So jangan tinggal yang layer kedua H2 darab dengan sigma 2 je lah. Salah. Layer kedua awak kena ambil bawa yang satu. Bawa yang summation dekat atas tu pergi ke bawah. Same goes to the third layer. Awak kena tambah dengan yang layer pertama. Tak payah tambah layer pertama, tambah yang layer atas tu sahaja dengan yang ketiga. Faham tak? Ambil yang ni sahaja. Ni like this, tambah dengan yang ketiga punya. So maksudnya tak payah bawa layer pertama lah? Tak payah bawa layer pertama sebab layer kedua tu dah ada berat layer pertama. Okay. Dia dah sekalikan. Okay, dapat? Ada orang tak faham tak? Sila angkat tangan. Hamzah? Saya kan ulang banyak kali, nanti dalam saya bagi contoh pengiraan awak akan macam blur. Macam ni kemudian macam ni. So ada soalan tanya terus sekarang. Adiana ada soalan? Ada? Ada? Sila tanya. Part yang ketiga tadi tu.
Yang bawah ni sekali. Okey. Kenapa apa yang dia cakap tadi yang Ambil layer 2 dengan 3 kan, kalau nak cari 3. Untuk yang layer ketiga, awak just ambil jawapan, maksudnya daripada penambahan yang awak dah tambah dekat layer kedua, tambah dengan pengiraan dekat layer ketiga ni. Tapi dekat nota madam 1, 2 dan 3. Nota saya 1, 2, 3 maksudnya yang Tu yang Z3 tu sama dengan Y1 darab H1 tambah Y2 darab H2 tambah Y3 darab H3. betul. Maksudnya kena tetap ambil 1, 2, 3 apa ni? Kita tetap ambil 1, 2, 3, tapi saya suruh awak mudahnya awak ambil je yang layer kedua ni. Layer kedua ni kan dah ada 1 dan 2. Pergi ke layer ketiga. Jadi 1, 2, 3. Ya kan. Layer pertama 1. Layer kedua 1 dan 2. Layer ketiga 1, 2 dan 3. Betul tak? Betul. Faham tak? Faham tak Adiana? Okey. Maksudnya nanti kita akan tengok lah. Okey, baik. Kalau contoh macam layer pertama tu awak dapat height dia 2. Unit weight dia 3. 2 darab 3 6 kan? Pergi ke layer kedua, ambil je 6 tambah dengan layer kedua punya tinggi 2. Unit weight dia 3. Jadi 6 juga kan? Jadi 6 tambah 6 jadi 9. Pergi ke bawah ambil je 9. 2 darab dengan 3 saya bagi sama je lah, mudah kan. Jadi 12. Faham tak saya? So 9 tambah dengan 3 12. Maksudnya kita just ambil je jawapan dekat atas tu. Kat atas tu turun ke bawah. Tapi make sure jangan tinggal lah. Okay. Syafiqah ada soalan? Syafiqah ada soalan? ada. Tak ada. Okay. Wise? Adik? Adik? Ada soalan? Ada soalan ke? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Okay. Syakir? Syakir? Tak ada soalan ni. Tak ada. Ain? Tak ada macam. Tak ada. Why ada Syakir, Amza ada soalan? Tak ada Miss. Okey lagi setakat ni. Oh, insyaAllah. Amsyah. Lepas tu ada lagi tak nama yang tak sebut lagi? Semua dah. Oh dah? Okay. Dah long table dah. Okay, so kita tengok pula yang ni. Okay, stress due to cell weight lagi. Tapi, weight uniform surcharge on infinite length surface. Okay, maksudnya kita ada length surface. Conversion length surface. Macam saya cakap sebelum ni lah. Ada Q. Q ni maksudnya unit weight. Bukan unit weight. Q ni maksudnya dia ada dia punya ada material lain selain daripada tanah. Maksudnya ada organik benda lah. Like that lah. Maksudnya macam contoh kalau ada pertanian ke, ada Rumah. Rumah bukan. Kalau rumah dia lot lain kan. Ini maksudnya conversion land surface. Maksudnya ada tanah lain yang ditimbung, ditambak. Ditambak. Faham tak? So yang ni original land surface yang di bawah ni. Yang ni conversion land surface. So cara pengiraan dia masih sama. Untuk dapatkan yang atas ni, Q equal to sigma darab dengan H. Maksudnya sigma tu memang akan adalah unit set weight untuk tanah ni. Contoh kalau tanah dia tanah gambut, sebab pertanian kan dia letak tanah, nak buat tanah lain, dia adalah unit weight dia. So darab lah macam gini je. Yang kat bawah ni sama jugalah. Cuma make sure awak kena tambah dengan Q balik kat atas ni. Tu je. Sama je. Nanti kalau ada contoh saya bagilah. Maksudnya kalau contoh dia ni adalah jenis tanah gambut lah kan, sebab kita buat penanaman nenas kan contoh. Tanah nenas kat kawasan ni. So dia bagi tanah gambut lah. So tanah gambut ni ada unit weight dia sendiri. So darab dengan H lah. Berapa kedalaman yang kita dah tambak kat situ. So make sure untuk unit untuk stress, vertical stress, sigma Z ni, unit weight ni darab dengan Z plus dengan Q kat atas. Q apa dia? Q ni. Stand for apa? Q stand for Safe weight. Safe weight lah. Lupa dah saya ni.
Q. Q, oh, kalau yang tu fluorid kan, bukan fluorid. Ah. Sulfate kan. Sulfate lah kan. Maksudnya berat dia sendiri kan, berat dia yang dekat atas ni. Kalau macam yang ni, kita tahu dia sebagai vertical stress. Bolehlah kita denote dia sebagai sulfate. Nanti saya surekan balik. Tengok nanti ada contoh lagi kot dia ada bagi. Tengoklah saya. Okay? Okay, kita tengok lagi. Okay, inilah maksudnya kan. Yang tadi yang tak ada Q kat sini. Nanti saya beritahu. Okay, so kalau due to the sulfate, dia ada vertical stress. Vertical stress due to sulfate is increased with that. Macam saya cakap tadi lah. Dia akan bertambah mengikut kedalaman. Macam awak kira-kira tadi lah kan. So, biasanya kita akan ada 3 type of geostatic stress lah. Okay, total stress, sigma total, effective stress, sigma ada tanda kat atas. Tanda dengan apa tu? ada tanda subdu dah. Ada tanda apa tu dia panggil lah? Sharp. Dia sigma, lepas tu kita ada cek. Cek dia. Sharp lah tu. Sharp. Apa sharp? Macam biasa kat admit tu, sharp. Ya ke? Nut, bukan nut. Bukan nut. Kita panggil apa? Prime ni. Prime. Ah. Effective. Ni tulisan dia ni dekat. Ya prime. Okey, kalau sigma prime kan. Ni lah. Subdu ke apa? Okey. Subdu. Effective stress. Okey. Ini 3 Miss. W ni. Itulah, tu dah beli lah. Sunwing. Okey. So effective stress. Okey, nanti ingat kalau saya kata untuk tiga contoh kalau kata total stress dia apa benda? Total stress dia adalah sigma total. Tulislah sigma total. Jangan tulis total, tulis je T besar. Macam biasalah kan, macam VT, WT kan. Tulis sigma T lah untuk sigma total. Lepas tu untuk effective stress, effective prime. Okey. Pore water pressure mu. U kecil ni kan mu dia panggil mu. Okey, so sama je lah gambar yang sebelah ni pun. Sigma Z ni sama dengan unit weight dia dengan height dia. Okay. Untuk total vertical stress, yang tadi kan sigma total kan. Okay, so sigma total ni apa benda? Consider a soil mass having a horizontal surface and with the water table at surface level. The total vertical stress at depth Z is equal to the weight of the all material, solid plus water per unit area above the depth. Okay, maksudnya apa? Untuk total vertical stress, untuk sigma total, termasuk semua, including yang ada water. Maksudnya sigma weight yang ada water, kita panggil dia saturated lah. Unit weight saturated unit weight. Yang mana termasuk semualah yang ada air. Kiranya kalau yang tak ada air pun dia termasuk jugalah. Sama. Oh, maksudnya sama macam total mass lah ni. Yang tak ada air. Yang tak ada air tak masuk saya rasa ni. Tak masuk yang tak ada air. Dia yang ada air. Oh, macam total mass lah ni. Ya, Sebelum total mass. soil tu kena keringkan macam tu. Okay. Okay. So boleh tengok maksudnya kita pergi seterusnya. Okay. Untuk pore water pressure. Pore water pressure apa simbol dia tadi? Tak ingat dah? Pore water. Pore water pressure. Apa simbol dia? Tak dapat orang Ni, mu ni. Ni. Okay. Untuk total stress, kita ada sigma total. Effective stress, kita ada sigma prime. Untuk pore water pressure, kita ada mu. Okay. If the pore of soil mass are filled with water and if a pressure induced into the pore water, try to separate the grain. This pressure is termed as pore water pressure. Maksudnya, nak katanya tanah tu dia ada pore. Pore ni lubang lah maksudnya. Apa panggil? Maksudnya dia ada pore. Lubang-lubang, lohong-lohong kan. Yang diisi dengan air. So kalau pressure tu, tekanan tu diinducekan dalam cucuk yang dimasukkan dalam pore water pressure, dia akan menyebabkan separate the grain. Dia akan menyebabkan tanah dengan air tu terasing lah. So itulah kita panggil pore water pressure. Okay. So the pore water pressure ni dekat ini deck ni will be hydrostatic.
since the void space between the solid particle is continuous. So pore water pressure ni dekat mana-mana depth pun dia akan hydrostatic lah. Maksudnya dia ada dekat situ tapi ada air. Sebab void tu ruang sama dengan kan. Between the solid particle is continuous sebab dia berlaku secara berterusan. Therefore at depth Z, so maksudnya untuk pada setiap kedalaman Z, pore water pressure adalah sigma water multiply by kedalaman Z. Okay, so sigma water berapa? Unit weight bagi water. Maksudnya untuk pore water pressure ni memang dia tak berubah. Dia akan guna sigma water je. Betul, 1000. Dia akan guna sigma water je. Yang berubahnya dia punya kedalaman. Faham? So pergi pada layer pertama, kalau dia ada air, maksudnya dia ada pore water pressure. Tapi kalau dia tak ada air, dia tak ada pore water pressure. So you kena buat pore water pressure equal to 0 je. Jangan nak darab dengan apa-apa sebab pore water pressure tak ada air. Dia mesti contoh dia dry, dia tak ada air. Jangan darab dengan apa-apalah, maksudnya dia akan jadi 0 lah. So kalau awak cakap unit weight dia pun 0, darab dengan Z, 0 darab dengan kedalaman, sama juga jadi 0. Faham tak? So tak nampak lagi saya bagi contoh lagi kan. Sekejap. Okay, next. Ni effective pressure. Effective vertical stress due self-weight of soil. The pressure is transmitted through grain to grain at the contact point through a soil mass system at effective pressure. Maksudnya pressure yang ditransmit lah daripada layer-layer tu melalui soil mass tu kita panggil dia effective pressure lah. Maksudnya effective ni yang terkesan, yang paling yang kita rasai lah kan. Okay. So untuk dapatkan effective pressure adalah dia adalah difference between total stress and pore water pressure in a saturated soil. Yang dah defined by Tagazi ni. Tagazi ni nama orang lah, dia punya formula dia. So untuk dapatkan effective stress, sigma total tolak dengan pore water pressure. Faham tak? Faham. Tak ada masalah mudah je ni. Okay. So mari kita tengok example 1. Boleh ke? Boleh ke semua orang? Boleh. Boleh. Okay, so untuk example 1, a soil profile is shown in figure below. Okay, ni adalah kita punya soil profile. Calculate total stress, pore water pressure and effective stress at A, B, C and D. Okay. Okay, nampak tak? Kita akan ada ground surface, kita ada sand, kita ada clay. Dan di setiap layer kita ada unit weight yang berbeza. Sebabnya kita ada sand, kita ada unit weight sand. Faham tak? GWT apa dia? Water. GWT ground water table. Apa maksud dia ground water table ni? Ada air tu. Yes, ada air lah kat bawah ni. Yang atas ni tak ada air. Maksudnya water table tu dia merangkumi untuk sand ke ataupun clay? Untuk clay lah. Clay lah. Okay. Kalau untuk sand dia naik atas. Okay. Maksudnya kena cari surface, setiap satu surface ni lah A, B, C dan D. Kita kena cari satu surface ni. Okay, apa yang awak terfikir? Macam mana kita nak dapatkan total stress dekat A ni? Darab. Darab kan. So simbol sigma equal to 1.8 darab dengan 15.1. Okay, so dapatlah untuk layer AB ni dekat sini. Betul. Okay. Lepas tu yang bawah ni pula. Kena tambah sekali yang atas habis. 16.3 darab dengan 16 tambah dengan yang kita darab atas tu. 18. Dapat berapa tu? 37.18. Betul dah kira. Okay. So yang tu sampai situ, yang bawah ni pula tambah dengan atas kan? Okay, tu untuk total stress. Kalau pore water pressure, dekat sini ada tak pore water pressure? Ada dekat clay.
Dia just dekat clay je kan. Okay, good. Okay, so dia hanya dekat clay. Untuk clay maksudnya 1000 darab dengan unit weight out. 19.8. Okay. Lepas tu kita pergi ke effective stress. Macam mana nak pakai effective stress? Iaitu total stress tolak dengan kosong. Sebab water pressure kita kosong tadi. Yang dekat layer ni. Layer sand. Yang ni pun tolak dengan kosong. Yang ini tolak dengan water pressure kita dapat. Untuk effective stress dekat sini. Okay, mungkin di atas sana kita cerita. Okay, kita tengok. Ni dia punya ni. Miss jam. Macam mana ni? Balik. Balik semua dia ke? Sekejap. Nak cari efektif stress semua macam. Kita nak cekkan satu ke semua sekali ke? Semua. Satu-satu. Satu. Tengok yang ni. Okay ni. Nampak tak ni? Nampak. Tengok ni. Okay, ni adalah total stress. Yang mana sigma 1 darab dengan height 1. Okay, ni pun height 1 darab dengan ni yang kita tadi lah kan. Sama juga yang ketiga ni. Okay, settle. Make sure jangan buat macam ni pula dalam punya paper tu. Buatlah terus jawapan Tapi lukis tau benda ni. Kena lukis ni. Kena lukis. Inilah kita panggil soil profile. Profile tanah kita. Okay. Lepas tu, kalau nak mudah sebenarnya water pressure ni duduk kat tengah. Tapi tak apalah kalau nak kira effective weight dulu pun. Tapi water pressure ni kat tengah sebenarnya. Effective stress ni kat tengah. Kat belah kanan. Water pressure kat tengah. Okay, sebab apa? Sebab memudahkan awak lah. Kalau awak pergi belah kanan ni, kalau awak tengok effective stress ni, total stress akan tolak dengan water pressure. So ini jawapan dia yang sama, betul? Total stress tolak dengan water pressure. Yang mana water pressure kita 0. So kita dapat jawapan yang sama. Pergi ke bawah ni, total stress tolak dengan sigma, dia tolak dengan water pressure. Kita akan dapat jawapan tu. Water pressure ni sekali ni sekira macam. Water pressure ni sekali lah kira. Sekali tu maksud orang ni? Sebab dia ada satu je. Dia satu-satu. Tapi sekarang ni sebab air ada dekat bawah ni sahaja. So satu ni je yang kita kira. Kita tak kira lah untuk sand dengan sand ni. Jadi kosong lah. That's why dia tak ada ni. Kosong. Okay. Okay, nak tengok. Cari dia. Tak ada tadi kiraan dah. Okay, tu je. Sebab tak tunjuk kan. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So next. Yang ni. Yang ni awak kena buat. Baik. Boleh buat. InsyaAllah boleh. Okay, kita baca soalan dia. A soil has a profile as diagram below. Unit weight 17 darab dengan 4. Unit weight darab dengan 6. Darab terus tengok dulu. If a ground water level is located 2 meter under the soil surface, maksudnya apa? GWL. Duduk di bawah 2 meter. Maksudnya tanah awak ni, awak kena bahagi. Faham tak? Maksudnya 4 tambah 6 bagi 2 macam tu. No, bukan. Maksudnya dekat mana? Dekat 2 meter bawah ground surface. Dia dekat paling bawah lah. Maksudnya 6 mana? Bukan. Dok. 4 meter. Sekarang ketinggian awak 4 meter untuk atas ni kan? Tapi dia kata 4 bagi 2 lah. Sebabnya dia kata dalam 4 meter tu ada 2 meter ke bawah turun. Turun ke bawah 2 meter baru jumpa air. Faham tak? So 2 meter pertama tak ada air. Turun bawah 2 meter baru ada air. Mean that awak kena bahagi kat sini. Bahagi kat sini. So soil profile awak sekarang ada 3 layer actually. Faham tak? Awak kena tengok. Bukan 2 layer ni. Bukan 2 layer. Yang mana first layer awak ada tapi menggunakan unit weight yang sama lah. Maksudnya 17 kN per meter kubik lah. Cumanya untuk water pressure nanti 2 meter ke atas kita tak kira. 2 meter ke bawah kita kira untuk dia punya water pressure. Faham tak? Faham. Okay, so dia kata determine the effective stress at depth of core and tank. So dia suruh kira effective stress dekat kedalaman 4 dan 10. Kenapa 10?
6 tambah 4 kan? Yes, 6 tambah 4, 10. Contoh yang ni 10. And then sketch an effective stress graph. Ni salah satu soalan final ni saya rasa saya masuk ni. Faham tak? Okay. Boleh Jadi buat? ni first kena buat ni Amis. 2 darab dengan 17, lepas tu sekali lagi 2 darab 17, lepas tu lagi 6 darab dengan 20. Betul. Buat pengiraan sekali dengan gambar. Macam contoh yang ni. You buat gambar, tapi dia you kira. Dapat jawapan terus. Supaya tak pening. Dia terus tak punya dapat. sketch last lah ni. Ha? Itu cakap sketch last ni. Kalau moleknya macam ni, buatnya sekali kira, sekali sketch graph sebenarnya. So ini yang the best lah maksudnya. Cuba buat. Boleh? Buat. Saya tunggu saya bagi 15 minit. 10 saya tengok balik. Okay? Baik. Syah. Nak cari pointer ni 2 darab 17 pula kan. 2 darab 1000 darab dengan 17 Kalau macam tu kan cakap dia dekat 2 meter tu kan. Darab 1000 lah. Jadi 2 darab 1000 darab 17 ke macam mana? Ke 1000 darab 17 je? Sekarang ni kau nak cari apa? Pointer. Pointer 2 meter je tadi yang kita bagi ni. Seribu darab dengan dalam dia berapa? 1000 darab dengan dalam dia. Kalau kau nak cari power water pressure, mu sama dengan density of water bagi dengan kedalaman dia. Baru kau dapat dia punya power water. Kedalaman sampah akhir ke kedalaman dia tu je? Kedalaman dia je. 1000 darab 2 lah. Jadi aku tak ingat dah. Kita tolak mu.
Mana baris dia ni? Hilang lagi baris ni. Tolak Mio. Eh. Dapat negatif lah. Dapat negatif yang efektif. Stres. Aku baru dekat bawah tu. Sambung lah. Okey. Sebab kalau tu dekat bawah tu dia cakap 1000 darab dengan HW. Saya hack. So 1000 darab dengan 2000 lah. Unit dia apa? Tak ada. Tak ada unit kat lagi mana. Tak ada unit. Ha. 34 lah 2 darab 17. Sama. Tambahan. Ini disuruh apa efektif stress. Macam mana Mas? Tambah 34. Betul. Iya. Oh, water pressure 1000 darab 2. Kehamburan masih ada. Efektif stress tu. Dia stres ni aku tak yakin. Aku takkan dah 34 tahun 34 pula. Ni kan dia 17 darab 4. 17 darab 4. Ni yang ni kau? Yang apa tu? Untuk efektif stress. Efektif. 17 darab 4. Lepas tu tambah dengan 20. Ya. Kan dia ada 2. Kan dia dah 1 bahagian. Jadi dia 4 lah. Itu tambah dengan 20 darab 6. Kenapa? Pasal 1. Tak dekat efektif stress ni dia sekali semua kan? Dia sekali semua. Buat tu yang Saif ni. 17 darab 4. Rosak tu apa? Tambah 20 darab 6 kan? Lepas tu Y-sub tu apa benar? Apa? Y-sub? Yang Total unit weight. Kedalaman dia. Total unit weight. So dia 10. Oh, total unit weight 37. Dengan H3. Total unit weight 20 tambah 17 lah kan? Oh ya, aku confused. Kena kau buat efektif pressure dia ni. Kau kena ada total, lepas tu kau tolak dengan U. Dia cakap dekat situ efektif pressure. Kau kena ada total, baru kau tahu total stress untuk U. Mu kau berapa? 2000. Kau kena cek satu-satu. Masih ada 2. Kau dapat 188. Tak faham. Total stress kan dia daripada yang dari permukaan atas tu 4 6. Kan yang satu ni kalau kita tengok kan 17 darab dengan 4 akan dapat 68. Dekat sini 68. So kau bawa yang 68 tu
Tambah dengan yang kedua 6 darab 20. 20.6. Kau dapat 188. Okay. Lepas tu sekarang ni dia nak suruh cari stress effective pressure. Total, Z total tolak dengan U. Negatif tolak 2,000. Negatif apaan? 1,812. Apa yang tolak 2,000? Total. Satu 88 yang 17 darab 4 akan dapat 68 kan? Okey, 68 tambah dengan 20 darab 6 dapat 188. Lepas tu 188 bagi 2,000. Tolak Syai. Tolak 2,000. Negatif apa? Kau dapat negatif 812. 2,000. Oh, water pressure dapat 2,000. Tak tahu. Terus tanya Mus. Memang boleh dapat ke negatif tu ke ataupun dia positif? Tak pasti. Miss tak cakap tu. Tapi mesti ke bawah negatif kan? 188. Untuk Tolak 2,000. minit dah Miss bagi masa. Tengok tu. 5 minit 5 minit ni. Di 5 minit ni kita tengok example 2 lah. Wish. Expert betul. Semangat. Kita kena semangat. Okay. Ini yang kita mahu. Macam mana struggle kita nak bangkit dengan lukisan sebegini. Kita Bangkit. bangkit semalam. Dapat rezeki. YG dah member. Member dah YG berpolitik. dah member. Dia bukan stand yang berbahagia ke apa? Yang bahan. Macam di bahan tu. Yang tu saya. Yang bahan. Di bawah. Yang mana? Satu dua negatif. Negatif kan? Sama. Tolak. 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 Tengok formula atas. Atas. Slide atas. Dekat slide ke 9. Hai. Slide ke 9. Lagipun kita ada dua soal. Profile kita ada dua. Tolak. Kalau ikutkan profile kita ada dua. Kalau untuk yang tak tahu lah, untuk yang effective stress ni. Sebab dia cakap determine an effective stress at depth 4 dan 10. Ke macam mana? Sebab Maksudnya kan dia nak buat satu-satu. Mu kan ada dekat profile 1 yang untuk 4 meter. Lepas tu masuk ke yang meter ke 6 dia tak ada mu dah. Maksudnya 68 tolak 2,000 ni. Itu. Yang untuk yang 20 darab 6 tu 120 tolak kosong. Sebab dia tak ada water profile sana. Kau water misalkan 2 meter dia. Apa? Macam mana kau cakap dia? Sekali lagi. Okay. Kan dia cakap kita ada 3 water profile. Kita ada 3 profile. Dekat 4 meter tu kita ada 1 profile untuk water.
kita ada satu profile untuk water antara 4 dan 2 meter. Setengah daripada 4 tu. So sekarang ni dia suruh kita cari effective stretch kedalaman 4 meter dan 10 meter. Tapi dalam kedalaman 4 meter ni kita ada satu lagi profile, iaitu water. Kita dah cari tadi pour water, kita dapat 2000. Dia punya mu, yang U tu kau dapat 2000. So kalau tengok balik dekat rumus, dia cakap Z total bahagi dia tolak dengan U. Maksud Z total tu tak sekali dengan yang bawah ke macam mana? Tak, aku rasa macam sebab Z pun cakap 4 dan 10. 4 dengan 10. Jadi kira dia ada 2 effective stretch kan. Macam ada 2. Tunggu media mah. Tunggu media. Stretch dah. Kau buat jalan kiri kat tepi dia je. Buat sama dia je. Sama dia je. Bukan. Bukan. Tak, tadi madam ada terangkan yang cakap yang sen A, B tolak kosong. Sen 1, sen 2 tolak kosong. Masuk clear tu baru tolak JWT. Aku siap satu-satu lah tu. Macam tu aku ibu yang tu. Apa atas yang negatif lah. Itu kosong. Tambah tu. Tiga. Terus. Sama lah 182 kita total. Positif negatif. Negatif. Tak boleh. Sama je no. Habis dah topik ni. Dah boleh naik S5. Oi. Apa? Dia nak naik rasa 5. Dah habis dah chapter 5 ni. Jadi kau nak naik S5 lah. Faham. Dia nak naik S5 dah. Pergi dulu. Pelan-pelan. Kita orang sorry kat belakang kau. YB yang bahan. Yang bahan. Aku malas, aku nak cakap tapi aku fikir kau pun kena bahan ni. Tiba-tiba suara member HOI ni. Dia pancung. Memang kau tahu kau. Ante tengok aku tu sudah berapa ramai forward. Retweet. Aku yang tak tahu arti ke. Gila, ramai kau biar Retweet. Yang YTJT tu ada hidup kuno. Weh, kuno Budak DNS tu. Budak DNS lah? DNS tu. Budak DNS. Fit. Asrah yang member. Apalah. Nak sangat naik kau naik dulu. Aku naik SEM 6. Kau nak naik dulu. Aku naik SEM 6. Kalau dapat lah. Kalau ada lah. Tak relate. Wah, tu tidak apalah. Aku nak nyapu dah semalam. Tak relax. Sekali boleh pula member tu korang ajar cakap boleh tutup chat kot. Biadab sial. Tak Amsyar. Aku biadab aku pun tak ada lah. Itu. Buat apa kau nak cari gaduh dengan orang atas? Media Warden tu semalam Amsyar. Ada. Mi. Nampak macam cik tu cara macam
buat kita je. Aku yang tu student. Tak, model dulu. Tak apalah, yang konan lah, yang tak konan hadap lah nanti. Tak ada orang arti dia. Panjang-panjang dia tulis. Memang lah model kot. Orang lain kenal dia. Macam suruh masuk. Kita tu, ni low profile tu. Kalau dia push yang tu pun bukan boleh masuk pun. Kita low profile tu. Tak rugi apa-apa pun. Tak, bukan bapak kau kerajaan. Bapak kau kerajaan ke? Bapak kau pegawai ke? Suara rakyat pun tak didengar. Apatah lagi suara orang aku. Apa lah ayat tu? Jangan mas tepek. Ada aku baca orang tu. Ada orang tulis tu. Model tu. Model ni. Ada lah. Dia hadap saya tak tahu budak mana. Kalau aku waktu sebelah dia kan, aku tepek kepala dia tahu betul. Aku tepek kepala budak tu. Tahu tak siapa tengah bercakap tu. Masya Allah. 5 minit lebih. Sorry Dah saya, lebih okey. dah. Dah Ada jumpa muskil belum? ni madam. Ada muskil ni madam. Allah, ada muskil. Okey, kenapa? Yang bahagian effective stress. Okay, dia tu cakap cari dekat dalaman 4 meter dan 10 meter. Tapi dalam semasa dia melalui 4 meter tu, kita ada satu water profile dalam 2 meter. So maksudnya effective stress yang untuk 4 meter ni kena tolak dengan U. Efektif stres untuk yang atas kan, contoh kan kita ambil daripada kita punya kedalaman 1, 2, 4, 10. Betul tak? Okey. 1, 2, 4, 10. Tak faham ni. Faham tak? Okay, sekejap saya ambil saya punya lukisan sekejap. Kenapa kita tak boleh direct 4? 1, 2, 4, 10. Datanya 1, 2, 4, 10 tu. Maksudnya ada 1, 2, Kan? 10. Bukan. Bukan. Jadi dia 3 profile lah. 1, 2, 3 lah. Maksudnya 1 tu permukaan ke apa? Pada atas. 1 tu ke atas. 2. 2 tu sebab dia dah bagi kan 2 meter. Itulah 3 profile lah. Dapat? Saya dapat negatif madam. Dapat negatif? Sekejap. Loading window ni. Lockdown kini menjadi sasaran individu tidak bertanggungjawab. Mereka dipercayai melakukan aktiviti tidak bermoral seperti mencuri peralatan dan Tengok berita lah. Berita. Ada obatnya dah dia. Berita pukul 10 pagi. Masalah umat. YB. Ya, jambahan. Nak bikin masalah orang. Okay, betul lah. Sambil-sambil saya punya whiteboard dia jadi. Macam saya cakap tadi lah kan, kita ada berapa layer jadinya? 3 kan? Daripada 1, 2 ke 1, 2, 4 dan 10 lah.
Okay, so apa masalah awak? Apa soalan awak tadi? Apa masalah awak? Dapat negatif dekat mana? Effective stress. Effective stress layer 1 tu kau serahkan. Layer 2 dapat berapa? Layer 2. Layer 2 188 lah. Kan? Tak. Kan Bukan, dia ada bukan. 1, 2 kan. So maksudnya 17 darab 2 kan tu. 34. Betul kan madam? Kita ada dia. Effective stress pada 1. Okay, contohlah saya kira sekarang ni daripada total stress dulu, boleh? Madam share screen kau. Dia tak jadi lagi. Astagfirullahaladzim, jangan. Saya share screen kan, dia blank hilang dah. Hilang dah. Kita kira total stress dulu, boleh? Boleh. Okay, kita kira satu untuk total stress pada layer 1 dan 2. Maksudnya 17 darab dengan 2. Dapat berapa? 34. 34. Okay, 17 darab dengan 2 sekali lagi 34 juga. Tambah dengan atas terus. Okay. 68. Lepas tu yang bawah pula 188 tambah dah tu. 6 darab dengan 20 tambah dengan 68. okay. Untuk pour water pressure For water pressure 1000 darab 2. 1000 darab 2 untuk layer 2 ke 4 dah. Layer 1 dan 2 tak ada kan? Ya. Okay, sama juga dengan bawah ni 1000 darab dengan 6. Betul? 1000 darab dengan 6. Yelah sebab ada air juga kat bawah kan untuk pour water pressure. Ada. Bukan dia dekat 2. Adalah. Awak bayangkan kan dekat atas ada air. Macam mana kat bawah pula tak ada air? So maksudnya sel yang 4 tu ada 2 situ. Yes. Sel 6 pun ada 2 je situ. Yes, ada air juga kat dalam tu. Bukan ada 2 meter, bukan ada 2 meter. Bukan ada 2 Ada meter air air, je. tapi sedalam 6 meter tu ada air. Faham tak? Sebab dia nak kata bawah 2 meter, bawah 2 meter daripada surface level ada air. Maksudnya dia kata gitu. So semua kat bawah 2 meter tu ada air. 1000 darab 6. Cuba 6. Kita guna 1000 ke guna 1? 1000 kan dari situ. Dia punya unit berapa? Kalau unit weight bagi water yang 1000 tu. Kilonewton ke meter? Ke newton? Dia kilogram. Kilonewton ke newton? Kilonewton guna 1000. Okay, dapat negatif lagi tak? Bukan kat situ meter. Effective stress tu yang dapat negatif. Okay, memang bukan kat situ. Tapi lepas awak dah kira dekat situ awak ada nilai, dekat effective stress awak tolak kan? Daripada total stress tolak pour water pressure baru dapat effective stress kan? Total stress tu macam mana Miss? Total stress? Macam mana nak dapatkan dia Miss? Y1 tu darab H1. Total stress 36 tambah lah 36 34 dia 34 Saya tambah 68. Awak buat dalam kotak tak untuk mudahkan awak? Dapat dah saya punya screen, nampak tak? Itu bukannya gravity acceleration. Awak nampak tak saya punya screen? Belum Miss. Belum madam. Yakin je awak tadi unit weight 1000. Kenapa? Alamak. Cari balik unit weight berapa? Bukannya Saya ni yakin je. Cari balik unit weight berapa? Ini weight. bukannya acceleration gravity Unit weight of water. Unit weight of water berapa? Cari. Saya tak nak bagi Ya. Unit weight of water. Unit cell weight. 1 gram per cubic centimeter. Sekarang ni dia ada pakai kilo Newton. Berapa kilonewton? Yalah 981. 981 kawan-kawan. Okey. Oh. Maksudnya bukan 1000 lah. So 1000 tu Bukan. adalah density.
Density of water 1000. 1000 darab 90%. Betul. Betul. itulah. Okay, kalau gini kan, saya tunjuk kawan cara saya buat menggunakan table. Kita ada height in meter. Nampak tak saya punya screen? Nampak. Okay, kita ada satu. Sorry. Saya salah jugalah tadi. Kita bukan satu lah. Kita guna apa starting dia? 0. Oh. 0. Height dia kan. 0 to 2 meter. Alah, meter ni tak payahlah sebab kita dah letak kat atas tu. Lepas tu 2 to 4. And then 4 to 10. Boleh tak? Okay, ini kita punya table. Okay, so ini adalah total stress. Ni nak mudahkan awak. Saya okey je kalau nak guna terus pada diet table, pada gambar rajah. Boleh. Unit total stress apa? Allah, Kilonewton. nak kena marah ni. Kilonewton ni. Kilonewton per meter cube. Unit total stress. Kilonewton Per meter cube. Meter square, sorry. Stress. Square. Total stress. Okay. And then kita ada pour water pressure. Kalau ni kan. Ni total stress kita sigma. Pour water pressure kita mu. Unit apa? Unit. Kilonewton. Kilonewton per meter Baik. square juga. Kan kubik. Sama, dia ni adalah pressure. Tapi dekat sini dia cakap kilonewton meter kubik ada. Cubic ni meter cube. Meter cubic. Tapi bila ni kan unit cell weight. Self unit weight. You darab dengan jarak meter, hilang dia punya meter. Betul tak? Darab bukan tambah ada. Kenapa tambah pula? No. Bagi pun betul lah. No. Total stress awak pengiraan dia adalah unit weight darab dengan distance. Betul? Self unit weight kilonewton per meter cube. Darab dengan meter. Potong meter, tinggallah meter square. Faham tak? Same goes to this one. Okay. Self unit weight of water multiply by depth. Depth meter, self unit weight of water meter cube. Kilonewton per meter cube. Potong meter tinggal 2. Betul tak? Betul kan? Betul. Baru jadi efektif stress. Good trying. Apa unit dia? Apa unit dia? Sigma prime. Apa unit dia? Apa unit dia? Ni simbol unit saya tanya. Macam mana nak dapatkan efektif stress? Kilonewton Total. Macam mana nak dapatkan efektif stress? Total tolak mu. Total tolak dengan pour water pressure kan? Kilonewton meter square tolak dengan kilonewton meter square. Jadi? Habis? Dia tolak ni, bukan bahagi. Ada lagi, dia kekal lah kilonewton per meter square. Ni tolak. Awak 2 meter tolak 2 meter. 2 meter tolak 1 meter. Jadi 1 meter. Bukan 2 meter tolak 1 meter hilang dia punya meter. So masa baik yalah. Betul. Betul tak? Nak add Muskil dia cakap tadi bahagi baru tolak. Dia cakap tadi bahagi. Ya ini darah. Sekarang ni awak tengok macam mana dia jadi kan? Macam this one kan? How it happen adalah kita guna multiply. Ni darab dengan D. Ini macam mana pour water pressure pun unit weight water darab dengan D.
Tapi efektif stres bukan formula dia darab. Formula dia sigma tolak dengan mu. Sigma tolak dengan mu. Dapat apa? Ni adalah sigma dia lah. Dapatlah dia. Faham tak? Alright. Pening pula awak ni. Belakang lepang saya ni. Okay. Boleh? Kita boleh proceed? Boleh. Boleh proceed? Belum lagi? Bisa? Tanya jawapan. Sekejap Mas, tak kira lagi ni, nak kira ni. Kira dulu. Apa dia? Dok. Tak, ni. baru nak kira ni Mas. Kira. Tak kira lagi. Tak kira lagi ni. Oh, Mas, sabar. Tahu. Sabar. Okay. Awak tak buat lagi, kita buat sama-sama, meh. Okay, sekarang ni untuk jarak 0 to 2, berapa unit weight dia? 17. 17 darab dengan? 2. 2 kan? Dapat berapa? 34. 34. Okay. You, kalau you dah tak nak buat unit kat sini, tak apa. As long as ada unit kat atas ni. Faham tak? Dalam table ni lah. Tapi kalau tak ada unit kat atas, ikut mudah awak. Kalau awak mudah nak guna table gini, okay. Kalau awak mudah nak terus pakai sketching that graph, boleh. Tapi takutnya susah lah. So, boleh awak buat table gini, lepas tu baru awak transfer dia kepada graph. Faham tak? Nanti saya ajar macam nak transfer to graph. Okay. Okay. Makan masa Miss. Cukup-cukup. Makan nasi boleh. Makan nasi. Makan masa boleh. Masa tu Miss. Boleh je. Itulah saya kata ikut mudah awak. Tapi jangan sebab awak nak jimat masa, awak termiss pula. Ni unit lah. Awak salah kira lah. Faham tak? Sebab kalau dalam graf, awak perasan kalau dalam graf kita akan ada sini kosong. Sini kadang-kadang awak pergi buat 4 kan. Sini awak pergi tulis 6. Faham tak? Awak tiru-tiru betul-betul daripada ni. Sekali salah. Sebenarnya bukan 6 tapi 10. So benda ni boleh membuatkan awak silly mistake lah. Faham tak? Maksud saya. Faham. Tak apa. Boleh je you nak buat dalam graf. Is up to you lah. Sebab awak punya kepakaran masing-masing kan. Saya pun yakin lah dengan awak ni. Okay? Okay, lepas tu pada jarak yang ini pula. Sama juga kan? 17 darab dengan 2. 2 tambah 34. 34. Tambah dengan 34. 68. Okay, di bawah ini? Berapa dia punya unit weight? Berapa unit weight dia? 20. 20 darab dengan? 6. Darab dengan 6. Dapat? 188. Tambah pula Miss. Dapat berapa ni? 150. 150. Tambah dengan 120. 120. Ya betul. Okay. So dapat? 188. 188. Is it true? Okay. Ya. Sampai sini. Buat sini pula. Kat sini tak ada air. So ignore. Dia kena kosong. Buatlah kosong terus boleh. Tak ada benda ke boleh. Lepas tu sini 9.81 darab dengan? Darab 2. Dapat? 16.6. 16.6. 19. Tak ada ni. Okay, yang ni 9.81 darab dengan? 6. Darab dengan 6. Dapat? 58.86. Okay. Jangan guna Kompas 1000 ni. je bila Miss. Tu dah, 1000 tak ada Hamzah. Tak ada, memang tak guna Miss. Ni 1000 tadi tu ni. Ni yang 1000 tadi tu. Salah kita bukan 1000. 9.81. Saya dah trend. Awak punya lecturer ni membiarkan awak memikirkan dulu supaya awak ingat dalam exam. Lagi kan dah ingat. Okey, barulah sampai sini kan. Jadi dapat sini terus 34 lah. Sebab 34 tolak kosong 34 kan. 68 tolak 19.6. Oh, macam tu je ke lah. Asal-asal repeat ke mana? 48.38. 34 tolak kosong 34. 68 tolak. 8. Oh, itu. 48.8. 188 tolak 58. 129.14.
Macam mana atas ni? 68 tolak 19 ni berapa? Betul tak ni? 48.8. 48.38. 38. Ya. Ni 188 tolak 95886 betul tak? Dapat 129. 68 tolak dengan 19.6 ni. 19.6. Kenapa pula kalkulator saya dapat 48.4 kan? 48.4? Ni ikut yang awak punya ni kat sini berapa? Pakai 2 puluhan. Titik perpuluhan. Oh. Okay. Wow. Ya Allah. Lumayan. Okey. Boleh proceed lagi? Boleh. Okey, sekarang kita tengok kita punya graf. Okey, graf awak kena buat gini. Arrow dia ke bawah dan ke kanan. Ini adalah graf lah. Sketching je. Tak ada masalah nak guna pembaris ke tak nak guna pembaris. Tapi better guna baris lah untuk garis ni. Lepas tu tak ada kosong. Lepas tu kita ada apa? 2. Lepas tu 2, 4. 4. Ni 10. 10. Okay, untuk graf ini adalah efektif stress. Bukan power water. No, bukan power water. Kan kalau tengok soalan tu nak apa? Dia nak, maksudnya kita tak perlu lukis power water lah. Tak payah, power water tak payah. Dia suruh lagi effective stress graph. Okay. So kalau effective stress graph, maksudnya ini lah effective stress bagi simbol dia. Ni dengan unit sekali kat sini lah. Kilonewton per meter square. Lepas tu di sini adalah apa ni? Ni adalah depth. Unit meter. Meter. Meter M jugalah dia punya simbol kan. Okey lah. Okey, lepas tu untuk dia dekat keadaan 2, berapakah effective stress dia? Iaitu 34. Okey. Buat je Sini 34. Untuk kedalaman 2 hingga 4, dia punya stress adalah 48.38. 48.38. Untuk kedalaman 410, dia punya adalah 129.14. Masuk awak. Contoh dia bagi. Contoh graf effective stress dalam nota. Macam tu kan? Turun ke bawah kan? Mengikut awak punya bacaan lah. Macam gini lah. Contoh kalau dia kata dia nak pour water pressure punya graf, ambil lah yang ni. Ambil value ni dan labelkan yang ini. Kalau dia nak total stress, ambil lah yang ni, labelkan dengan ni. Kalau yang 1 gram je lah madam. Ini dia nak soalan dia effective stress graph je. 1 graph je lah. Faham tak? Kalau dia kata nak ni, nak pour water pressure, lukis jugalah. Dapat tak? Dapat Okay. Kita back tu, boleh back dah ke? Boleh back dah. Saya nak share screen slideshow pula. Dapat tak? Ada orang masalah tak? Tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. Mudah hari ni, macam orang banyak kali pagi tadi. Okay. Ada miss. Ada pun ada. Apa dia? Tapi bukan bab ni Amis. Bukan bab ni. Bab sebelum ni. Ada masalah dengan assignment ke? Saya tak bagi lagi assignment 2 kan? Tutorial je kan? Yang USCS Miss tak boleh Miss. Serius. USCS? Awak ada tanya soalan dalam grup. Ya ke? Nanti kita bincang lah. Nanti kita bincang balik. Nanti tu bila ya? Nanti itu esok. Esok kita ada kelas kan? Ada. Esok. Untuk FMC petang ni, saya tak boleh buat kelas ni. FMC kita dah habis syllabus kan? Lepas tu okay, kita ada final je lagi. Lepas tu FMC tu saya tak ambil buat kelas SME lah untuk petang ini saja. Sebab saya travel petang ni. Jadinya tak sedang lah nak tengok.
Mana ada? Ada lah. Kita dua dos dah. Wow. Saya dah alih lah. Nanti saya untuk yang kita ada kelas FMC lagi kan hari Rabu dah. Betul tak? Yang tu kita buat kelas SME dah. Boleh? Faham tak maksud saya? Okay. Bisa? Bisa. Okay, so next. Ni soalan seterusnya. Soalan buat balik rumah. Boleh? Bawa balik rumah. Kau nak bincang tak? Kita 36, Okey. 78, 154. Baca soalan dulu. Takkan kira orang Hamzah. Tu lah, dia Lagi kira ada dah. Miss. Wow. Uish. Tengok ni soalan dia. Ya. The diagram below show a 3-layer of soil profile with their unit weight. Okay. By using information given, calculate the effective stress of that 2, 4 and 8. Given groundwater level is 0.75 meter below soil surface. Maksudnya apa? Ada 0.75. 0.75 ni lepas pada tu ada air. Faham? Bawah dia tu baru ada air. Maksudnya 2 tolak 0.75 berapa? Hamzah berapa dah kira? Dah kira tadi. Berapa? 1.25. Berapa? 1.25. Sekejap saya kita habis saya buat SMS. Sekejap. Tu kan budak ni. Dia 0.075 ni tau. Faham tak? Dia bukan dia bukan 0.075 bukan 0.75. Tak point. Noted kan? Nanti kan salah pula ni. 1.925 lah. Betul 1.925. Maksudnya nampak tak saya punya ni? Susah juga ni kalau kat sini nak buat dia punya. Dekat sini lah maksudnya dia ada kan. So 0.075 kat atas, 1.925 ni kat bawah. Boleh? Okay, boleh. Maksudnya dia akan jadi berapa layer? Dia akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. 4 layer betul. Tapi madam, soal seterusnya tu ada air tak? Adalah. Ada. Okay. Macam awak isi air dalam satu gelas. Kan? Layer pertama awak tak ada air. Layer kedua awak masukkan straw. Adakah air tu sampai situ je? Ataupun dia pergi ke bawah sebab tarikan graviti? Di bawah. Ke bawah lah kan? Sebabkan tarikan graviti, pemendapan, density yang semua tu lah. Maksudnya dia akan go absorb to the below lah. Maksudnya semua kat bawah dah ya. Macam contoh sebelum ni lah. Sudahlah Miss. Baru pula. Cakap tadi dah handal. Saat ni dah kira dah. Aku tengok dia ni. Okay. So, nak saya kira juga kan dengan awak ni? Kau buat dulu. Orang madam lah. Amboi. Kira dengan saya buat dah. Saya nak suruh awak ni sikit ni. Buat dulu. Nak suruh buat dulu ni. Boleh? Boleh madam. Boleh. Nak kira. Saya tak ada jawapan ni. Tak apa, kira dulu. Nanti jumpa esok lah. Nanti kita buat esok pula. Boleh? Baik. Esok kelas jam berapa? Petang ke pagi? Pagi. Berapa? Pagi. Pagi esok. Yang ini apa Hari Hari ni ni apa? Selasa. Hari ni hari Selasa. Esok kelas. Esok petang kan? Seingat saya. So kita jumpa esok petang lah. Pagi OCG. POCG. OCG dah habis syllabus ke OCG? Belum. Belum ke? Yang ni pun habis dah ni awak punya slideshow ni. Kira dah habis dah awak belajar. Cumanya saya tak bagi awak test 2, assignment 2 lagi. Assignment 2. Lanjut lagi lah. Okay. Banyak lagi lah minat adab Miss. Allah, kejap je adab saja. Tak ada bosan adab saya. Jangan gitu. Okay, tak apalah. See you on tomorrow. On 2 PM Okay, insyaAllah. Okay madam. Okay. So that was for today. Thank you and sorry lah. Ini akan ada mistake. Ada sikit kata okay. So that's all for today lah. Saya nak exit mana ni. Okay. So buatlah dulu. Tak apa je nak keluar bilik. Tapi saya keluar dululah deh. Baik madam. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Miss. Terima kasih madam. Sama-sama.
Ulas sekali lagi aku pering kertas adik aku, dia tak sempat dengar dia. Tadi aku pering kertas adik aku, dia peksa ni. Exam ni